Ya, kembali bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan kita nak teruskan siaran pada pagi ini dengan berbicara berkenaan satu topik yang sangat inklusif untuk kita semua, dekat kepada kita semua. Topik berkaitan kekeluargaan iaitu keluarga rapat, keluarga bahagia. Ya, jadi kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini Dr. Nur Safatul Aznin binti Abdul Razak, pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Pertama sekali kita nak dalami topik kita asasnya tentang keluarga rapat. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan keluarga yang rapat? Apa sebenarnya yang diukur dari tahap komunikasi, kepimpinan atau fungsi unik keluarga itu sendiri? Baik, terima kasih Hani atas soalan tersebut. Bila kita berbincangkan berkenaan dengan keluarga rapat, rapat ini bukan sekadar jarak, kita kedudukan macam tidak menawar rapat macam tu kan. Okey. Tetapi dia lebih luas konteksnya dan berbeza mengikut perspektif. Baik, saya fahamkan di sini ataupun saya mudahkan dengan keluarga rapat ini mengikut akronimlah RAPAT kalau boleh kan. Okay. So, keluarga rapat bila kita sebut pasal R, R ini lebih responsif. Bermakna ahli dalam keluarga tersebut sangat respon terhadap apa saja perubahan yang berlaku dalam ahli keluarga. Sama ada respon terhadap perkara-perkara yang positif maupun perkara-perkara yang negatif. Dia sedar tentang ada berlaku perkembangan atau perubahan ni dalam ahli keluarga. Okay. Yang kedua pula adalah A tadi, adaptasi. Bermakna setiap keluarga ni dia bukan tak ada masalah langsung lagi Hani menawar, tapi masalah ataupun kekangan yang berlaku dalam keluarga ini, mereka boleh beradaptasi, membuat penyesuaian selaras dengan proses sekitaran dalam kehidupan. Dan P itu mungkin peraturan ataupun pengurusan konflik. Kan sebagai contoh dalam keluarga mesti ada isu-isu atau berlakunya konflik. Apabila berlakunya kitaran kehidupan keluarga ni, mesti ada masalah yang timbul yang akan menyebabkan konflik itu muncul. Salah satu mungkin ada dalam komunikasi yang tak berkesan, komunikasi yang tertutup antara ahli keluarga dan sebagainya. Dan juga A, ataupun kita panggil A itu amalan dan nilai keluarga. Setiap keluarga ni dia ada satu peraturan ataupun nilai yang dia pegang ahli keluarga. Budaya dia, mungkin budaya saya tak berbeza dengan budaya Hani dan juga budaya Munawar. Betul tak? So maksudnya kalau berbeza budaya itu dan persanggahan budaya antara keluarga dengan keluarga ini ataupun nilai yang saya pegang tak sama dengan nilai keluarga, bagaimana mungkin dia akan mencetuskan konflik dalam keluarga lah. Dan juga kita panggil T, tanggungjawab dan peranan. Keluarga rapat, dia sedar dan jelas tentang tanggungjawab dan peranan yang perlu dimainkan setiap ahli keluarga. Maknanya dia kena tahu keluarga itu siapa yang akan memegang tampuk keluarga, yang membuat perbincangan berkenaan dengan satu-satu perkara, yang akan menyusun atur koordinasi tugasan dan sebagainya. So jadi konsep keluarga rapat ini bukan saja dikira daripada sudut kerapatan fizikal ahli keluarga, namun dia boleh mencakup aspek-aspek yang telah saya nyatakanlah. Beberapa aspek-aspek penting yang telah diutarakan untuk menggambarkan tahap keluarga rapat ini. Baik. Jadi bagaimana Doktor melihat tahap kerapatan ini sebagai satu kayu ukur kepada pembentukan keluarga yang lebih sihat dan juga bahagia? Mungkin ada tips-tips yang Doktor boleh berikan kepada masyarakat di luar sana, khususnya dalam kita membina kesejahteraan institusi kekeluargaan. Baik. Bila Munawar sebut pasal keluarga sihat ni kan, dia satu benda yang very subjektif dan mengikut perspektif. Sebab selalunya orang akan sebut keluarga sihat ni keluarga yang mungkin bebas daripada sebarang penyakit dan sebagainya. Bila kita sebut keluarga sihat, macam tadi jugalah saya akan klasifikasikan juga apa yang kita masukkan dengan keluarga sihat. Bukan saja keluarga sihat secara fisiologi dan fizikal semata-mata, namun dia akan ada satu benda yang kita kategorikan dan kita akan pastikan sama ada keluarga kita sihat daripada sudut-sudut yang tertentu. Sebagai contoh S ataupun sistem keluarga yang sihat ataupun positif. Sistem keluarga ini kita akan pergi tengok sejauh mana keluarga ini berfungsi dengan baik. Bila keluarga berfungsi dengan baik, bukan keluarga yang tidak pernah ada masalah. Dia akan berlaku secara natural ataupun kesulitan tu memang ada. Tetapi kesulitan itu dapat jalani dengan lancar, dan baiklah antara semua ahli keluarga. Apa kita panggil sistem keluarga yang positif. Dalam sistem ni dia mesti ada sistem ibu, sistem bapa, anak-anak, dan mungkin kalau kita melibatkan multi generasi punya keluarga, keluarga yang lebih besar, mungkin ada atuk, nenek, keluarga ipar dan sebagainya. Lagi besar, lagi banyaklah dia punya sistem tu, lebih besarlah. Dan sistem positif ini juga mestilah jelas tentang sempadan. Bila saya sebut pasal sempadan,
Okey, setiap individu dia ada sempadan yang berbeza. Sebagai sebelum saya sempadan emosi. Contoh saya bagi contoh, saya mungkin akan menghormati setiap kita panggil sempadan emosi. Kadang-kadang bila kita lihat ahli keluarga yang mungkin memerlukan masa untuk lebih bertenang. Jadi walaupun kita ada keluarga yang rapat, tapi kita akan bagi masa pada keluarga ya untuk kekal tenang pada waktu masa-masa yang tertentu dan kembali semula berbincang berkenaan dengan isu ataupun perkara-perkara yang mencetuskan emosi tersebut. Betul juga dengan interaksi secara terbuka. Ini ramai kadang-kadang yang mungkin individu ataupun keluarga yang terlepas pandang menawar dan ini. Ini kerana kita rasa bahawa kita dah komunikasi hari-hari ni, cakap perkara-perkara yang sama. Namun adakah kita kena pasti bahawa itu merupakan interaksi yang terbuka dan kita terbuka kepada bentuk perbincangan. Sebagai contoh, berlaku sesuatu perkara yang memerlukan perbincangan segera antara ahli keluarga. Siapa yang akan mula mendominasi ataupun yang akan menjuruskan perbincangan itu sampai satu keputusan dapat dicapai oleh semua ahli keluarga tanpa ada konflik yang besarlah. Okey, H, hambatan. Okey, keluarga yang rapat ini dia mesti kena pastikan ataupun kehambatan ataupun kekangan yang wujud. Kadang-kadang kekangan setiap keluarga ni berbeza-beza. Salah satunya mungkin faktor keuangan yang boleh menyebabkan walaupun keluarga itu rapat, dia mungkin ada kekangan-kekangan yang lain. Apresiasi. Satu benda yang saya sangat suka di sini untuk diwar-warkan. Kadang-kadang ada keluarga yang mungkin kurang apresiasinya. Dia kurang penghargaan. Dia tahu benda tu ada tapi dia kurang penghargaan. Sebab itulah kadang-kadang kita latih diri kita ni untuk menghargai persamaan dan menghormati perbezaan. Kerana ahli keluarga tidak akan sama setiap personaliti dan watak serta bagaimana dia memberi respon terhadap satu perkara ini. Justru apabila ada perbezaan dalam keluarga, hormati. Jika ada persamaan antara ahli keluarga, zahirkan, raikan apresiasi tersebut. Begitu juga dengan T, toxic free. Macam kita panggil bebas daripada toksik. Kerana ada ahli keluarga yang bila kita kata toksik ni kan, yang sangat kita dominan, memanipulasi keluarga dan merasakan diri ini sebagai mangsa dan sebagainya. Perkara-perkara ini yang perlu kita elakkanlah. Seperti mana juga pergaulan kita di luar keluarga, kita perlu ada satu keseimbangan. Maknanya tak boleh terlalu rapat, tak boleh terlalu jauh juga. Apatah lagi tentang keluarga. Jadi kalau kita pasal aspek julat ni kan, bagaimana untuk kita seimbangkan, kita nak membentuk ataupun mengekalkan keseimbangan tersebut. Baik, alright. Terima kasih atas soalan tersebut. Bila kita menyebut pasal julat ini, kita akan tahu kalau seandainya hubungan ataupun kekeluargaan itu menjadi satu yang sangat rapat sehingga kan sempadan itu tak ada satu kita panggil kontiner atau julat yang tertentu, maka individu ataupun ahli keluarga di dalam keluarga tersebut akan mula melepasi sempadan tersebut. Maknanya kalau anda kata ada perkara-perkara yang mungkin menjadi rahsia ataupun menjadi satu privasi, privasi kepada ahli keluarga, kadang-kadang mungkin ahli keluarga lain mungkin tak perlu tahu perkara tersebut. Namun apabila berlakunya satu keluarga yang mungkin dysfunction ataupun kurang berfungsi, maknanya dia kata dia nak tahu semua benda. Saya nak tahu apa benda yang anda lakukan, setiap tingkah laku yang anda lakukan daripada A sampai Z mesti dalam pengetahuan ibu bapa dan sebagainya atau dalam pengetahuan ahli keluarga. Namun apabila ahli keluarga itu sedar akan sempadan yang saya sebutkan tadi, mereka sangat menghormati fizikal ataupun boundary. Sempadan fizikal satu, sempadan emosi, sempadan intelektual ataupun sempadan spiritual pun sendiri mereka ada dan sedar setiap sempadan itu supaya mereka tidak terlepas daripada sempadan. Apabila kita boleh menyeimbangkan perkara tersebut dan menghormati sempadan setiap ahli keluarga, maka julat ataupun kita panggil tahap kerapatan itu masih boleh diseimbangkan antara ahli keluarga. Okey, kalau kita boleh umpamakan tidak ada bumi yang tidak ditimpa hujan di bumi ini. Macam tu jugalah cabaran dalam kehidupan kita dan kekeluargaan kita pasti ada cabaran-cabaran yang meniti sepanjang perjalanan tersebut. Bercakap berkenaan cabaran ini, Doktor, bagaimana pula untuk golongan ibu bapa yang bekerja, khususnya ialah pagi-pagi dah pergi bekerja, hantar anak ke sekolah, malam baru jumpa dengan anak. Itu belum lagi cabaran untuk ibu bapa yang mungkin PJJ ataupun terpaksa bekerja untuk jarak jauh, hujung minggu saja berjumpa dengan anak-anak. Jadi bagaimana tips-tips untuk kita memastikan keluarga kita sentiasa rapat walaupun dalam di sebalik kekangan ataupun cabaran yang berlaku? Apabila kita menyentuh berkenaan dengan jarak jarak ini kan, saya melihat bahawa komunikasi ataupun perkembangan keluarga yang sihat ini bukan dilihat kepada ruang, tetapi dilihat kepada peluang. Apabila peluang, dan bila kita sebut pasal peluang ini,
Jadi setiap kali ada sahaja peluang yang ada daripada segenap sudut ni, Nawar dan Hani, peluang komunikasi. Kita ada teknologi, kita ada medium atau platform yang boleh memastikan bahawa komunikasi kita kekal sihat. Okey, kita akan gunakan bentuk-bentuk komunikasi untuk kekal attach ataupun kekal saling bergantungan, interconnection antara ahli keluarga. Itu satu. Yang kedua juga peluang untuk merasai sense of belonging atau rasa dipunyai ahli-ahli keluarga. Jika ada perasaan tersebut, maka perlu disuburkan dengan aktiviti-aktiviti yang saya panggil pada dalam quality time ataupun masa yang berkualiti. Walaupun masa tersebut hanya 10 minit, 15 minit ataupun setengah jam, maka ibu bapa perlu memastikan bahawa spending time ataupun masa yang bersama anak-anak ataupun ahli keluarga dapat dilakukan secara berkualiti, bukan hanya memberi penekanan kepada kuantiti masa. Itulah yang saya maksudkan, bagaimana peluang itu boleh dilakukan meskipun wujud kekangan dalam bentuk ruang tersebut atau masa. Okey, baik. Dan kalau kita boleh kongsi sedikit jugalah mana menghampiri ke penghujung. Bukan hanya hubungan keluarga kita, tetapi hubungan kita kalau kita dah berkahwin. Betul. Kita dah berkahwin, contohnya keluarga kita ni mungkin keluarga rapat, tapi tidak bagi pasangan. Jadi ia akan menimbulkan satu konflik di situ. Jadi dari segi aspek menyesuaikan situasi dan juga keadaan itu bagaimana? Baik. Keluarga, maksudnya ipar ataupun mertua begini, mereka juga ada budaya keluarga yang mereka bawa turun-temurun keluarga. Bila masuk kepada keluarga nuklear yang baru, maka dia sangat memerlukan satu penyesuaian. Dan percayalah, penyesuaian ini berlaku bukan sehari dua. Dia memerlukan masa, tempoh yang tertentu dan kesediaan untuk menerima perubahan. Perubahan tidak boleh berlaku secara mendadak dan kadang-kadang dia akan melibatkan konflik. Dan bagaimana ia menguruskan konflik tadi untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam kitaran dan nilai kekeluargaan yang baru. That's why oleh kerana itulah yang tadi bila saya sebutkan bahawa hargai persamaan dan hormati perbezaan. Mungkin pada ketika itu mungkin kita rasa keluarga mentua kita ni rasa kenapa dia tak sama dengan keluarga saya. Okey, penyesuaian dan menghormati ketidaksamaan itu juga memerlukan suatu tempoh masa, persediaan dan acknowledge ataupun penghargaan tentang ketidaksamaan budaya tersebut. Belajar daripada memerlukan tempoh yang tertentu dan jika ada konflik-konflik, perbincangan secara terbuka perlu dilakukan antara pasangan itu dahulu. Barulah kita boleh pergi kepada aspek ataupun sistem yang lebih luas. Kerana biasalah sebab kita ada nilai, keluarga kita mesti kita ada nilai tentang sesuatu perkara yang kita pegang dan sehinggalah kita masuk kepada keluarga yang mempunyai subsistem dan belief ataupun kepercayaan yang baru, bagaimana kita menyesuaikan diri itu memerlukan masa dan juga persediaan dan juga mampu untuk terbuka kepada perubahan yang membawa kebaikan. Jadi sebagai kesimpulannya doktor, bagaimana doktor boleh gambarkan kepada masyarakat di luar sana melalui aspek kesejahteraan keluarga ini diukur melalui tahap kerapatan ini dan bagaimana ianya mencerminkan juga tahap emosi, kesejahteraan mental dan juga keseluruhan fizikal dan juga dalaman seorang anak. Mungkin prestasi di sekolah dan juga prestasi ibu bapa di tempat kerja secara keseluruhannya. Betul. Sebuah keluarga yang rapat disebutkan tadi, bukan rapat secara fizikal namun secara emosi dan mental juga memang sangat memberi kesan juga kepada bagaimana perkembangan emosi, mental secara psikologi dan keseluruhan kepada anak-anak mahupun ibu bapa. Justru kepentingan untuk menjaga kesihatan mental khususnya emosi dan kepercayaan ini juga dapat dilihat bagaimana daripada betapa rapatnya keluarga dan kita akan lihat sense of belonging atau rasa kepunyaan dalam diri ataupun keluarga tersebut juga mampu boleh dipraktikkan di dalam ahli keluarga dalam bentuk modeling, contoh-contoh yang baik yang akan sekaligus memberi perkembangan yang positif kepada emosi anak-anak, sekaligus juga ibu bapa ini juga mampu untuk membina sebuah keluarga yang sihat, bukan saja secara sihat secara fizikal tetapi juga tinggi jati diri, sihat emosi dan juga spirituality juga. Jadi keluarga rapat, keluarga bahagia, ia bukan satu perkara
yang mudah, tapi mengambil masa, tapi perlu ada usaha. Tapi kalau ada seseorang dalam keluarga tu yang berusaha ke arah itu, kita kena banyak hargai. Sebab kalau satu hari nanti dirasa macam dah tak ada harapan, memang yang hasrat yang lain-lain tu bakal punah sebenarnya. Kita kena ada orang yang kuat dalam keluarga kita. Banyak yang kita pelajari pada hari ini. Antaranya doktor menyatakan tadi mencari peluang di sebalik ruang yang ada, apresiasi dan juga interaksi kita. Semuanya merupakan aspek-aspek atau komponen penting dalam kita mengukuhkan kesejahteraan keluarga. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak, Pensyarah Kanan Jawatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya. Terima kasih, Doktor. Terima kasih kembali. Okey, baik. Untuk waktu ini